Berita Al-Hijrah 25 Muharram 13 September, benarkah hak alam sekitar di pinggir punca KL banjir kilat? Juga ingkar Temco patah balik atau dikompaun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah malam ini bersama saya Adi Akmal Shahrom. Ramai mengeluh, tidak kurang juga yang kecewa dengan banjir kilat yang melanda sebahagian ibu negara baru-baru ini. Gambar-gambar dan video tular bencana alam itu menterjemah toleransi pembangunan fizikal terhadap alam sekitar seakan-akan tidak dipenuhi, sekaligus membuka mata kita semua sampai bila ia akan berterusan. Hanisa Hasanuddin melaporkan. Perancangan bandar yang tidak teratur malah mengambil mudah aspek keperluan alam sekitar mengundang padah. Saban tahun pasti akan dilapor banjir kilat yang menenggelamkan harta benda dan membahayakan nyawa orang ramai. Menurut pakar reka bentuk alam sekitar Profesor Emeritus Dr. Ismail Zaid, sistem pengairan dan perparitan yang tidak efisien menjadikan sebahagian ibu negara sinonim dengan banjir kilat. Katanya Kuala Lumpur syarat dengan pembangunan. Sungai bertukar menjadi longkang konkrit sekaligus meminimumkan penyerapan air ke dalam tanah. Hal ini menjadikan takungan air bertambah ketika hujan lebat menyebabkan ia melimpah dan mencetus banjir kilat. Kalau di Masjid Jamek tu, definitely dia akan berkumpul sebab you have Sungai Gombak, you have Sungai Kelang, and Sungai Bunus lagi kan. Oh, semua sungai berkumpul ke situ. So, dah tu, air tu pula dibuatkan in such a sense that sungai itu dia terlampau banyak sangat kita buat apa ni permukaan keras. Jadi air tak boleh masuk buat konkrit. Beliau yang juga anggota panel penasihat projek pembesaran Masjidil Haram berkata, pihak berwajib perlu bertindak segera dalam menyelesaikan masalah banjir kilat yang sudah pasti akan berlaku apabila hujan lebat. So apa yang kita perlu buat ialah saya rasa untuk pihak berkuasa untuk memikirkan macam mana kita nak menggunakan apa yang ada pada kita untuk tujuan kita melengahkan, that's the word I was trying to do, melengahkan pergerakan air dengan menggunakan mungkin retention pond. Tapi masalah sekarang ni kita terlampau gagah tentang pembangunan. Kita kata orang tebus guna semua kawasan-kawasan di Bakar Lombong ni. Jadi at the end of the day dia jadi bangunan tak ada tempat untuk air nak bertakung. Profesor Emeritus Dr. Ismail turut mengingatkan masyarakat tentang peringatan Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 tentang bala bencana di muka bumi yang terjadi angkara perbuatan manusia sendiri. Dan ekoran perbuatan buruk yang dilakukan itulah manusia akan kembali insaf dan bertaubat. Sementara itu, bekas Dekan Kuliah Seni Bina dan Reka Bentuk Alam Sekitar Universiti Islam Antarabangsa ini turut merayu agar tanggungjawab menjaga alam sekitar tidak digalas kerajaan semata-mata. Sebaliknya, memerlukan komitmen masyarakat sendiri untuk cakna dan prihatin terhadap hubungan manusia dengan ciptaan Allah yang lain. Kalau anda boleh tengok, belakang itu adalah Masjid Jamek dan di bawah ini pula merupakan titik pertemuan tiga sungai yang disebutkan tadi. Dan di sekitar kawasan ini juga pesat membangun dengan bangunan yang tinggi. Cantik, itu saya boleh katakan. Tetapi cantik itu hanya boleh dilihat apabila hari tidak hujan. Jika hujan lebat, banjir kilat pula yang akan muncul. Sampai bila kita nak biarkan masalah ini terus berlaku? Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah. Masih mengenai banjir kilat yang melanda ibu negara baru-baru ini, Menteri Wilayah Persekutuan Tan Sri Anwar Musa berkata pihaknya akan menuntut penjelasan daripada pihak pengurusan terowong smart berikutan dakwaan pengoperasiannya lambat bertindak ketika banjir berlaku. Saya baru minta untuk diaturkan untuk saya mendapat taklimat operasi smart tunnel. Saya nak tahu betul-betul adakah hari hujan hari itu smart tunnel berfungsi seperti mana ia dirancang. Berbilion dah kita belanjakan
Laporan awal katanya there's nothing abnormal. Malah air pun cepat surut kerana adanya sistem semak tanah. Alhamdulillah. Menurutnya lagi, laporan berkaitan akan diperolehi dalam masa terdekat. Beliau juga ada menerima cadangan dari Jabatan Pengairan untuk menambah kolam takungan banjir di sekitar ibu negara bagi menampung kapasiti lebihan air hujan seperti yang berlaku baru-baru ini. Selain itu, beliau juga mencadangkan untuk dibangunkan sistem amaran awal banjir di kawasan Kuala Lumpur bagi memberi amaran kepada penduduk sekitar kawasan berisiko agar dapat bersedia menghadapi kemungkinan berlakunya banjir di kawasan mereka. Sementara itu, Tan Sri Anwar turut mengumumkan kebenaran beroperasi sehingga jam 2 pagi untuk kedai makan dan kedai sebenarnya dalam kawasan selian Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL. Katanya ia selari dengan pengumuman Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob Khamis lalu. Katanya beliau ada berbincang dengan Datuk Bandar Kuala Lumpur DBKL hari ini dan keputusan terbaru itu dibuat bagi memberi peluang peniaga yang telah lama terjejas sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP untuk menambah pendapatan mereka. Semalam DBKL memaklumkan operasi premis perniagaan di Kuala Lumpur kekal hingga 12 malam sepanjang tempoh PKP pemulihan. Berpatah balik atau tindakan kompaun akan dikenakan. Itu amaran polis terhadap mereka yang tidak memiliki kebenaran untuk keluar dan masuk di kawasan Perintah Kawalan Pergerakan diperketat PKPD secara pentadbiran TEMCO di daerah Kota Setar. Menurut Ketua Polis Daerah Kota Setar, Asisten Komisioner Polis ACP Nur Azman Muhammad Nur, hukuman kepada yang ingkar PKPD itu tidak mengira pangkat, jawatan dan status seseorang itu. Polis hari ini katanya memperketatkan kawalan di 9 sekatan jalan raya SJR di seluruh pintu keluar dan masuk ke Kota Setar bagi memastikan tiada individu yang cuba memasuki daerah ini tanpa sebab. Jelas Nur Azman, 3 kaunter khas dibuka di pekarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Kota Setar bagi membolehkan orang ramai membuat permohonan bagi mendapatkan surat kebenaran keluar masuk jika ada kecemasan. Dan polis akan menolak permohonan bagi yang tiada alasan kukuh. Khamis lalu, ribuan penduduk Kota Setar dilaporkan bertindak keluar daerah itu sebaik kerajaan mengumumkan PKPD TEMCO dikuatkuasakan bermula 11 sehingga 25 September ini. Pelajar yang dikenali kerana klip video tular dirinya menduduki peperiksaan dalam talian di atas pokok, Viviana Musibin, hari ini memuat naik gambarnya bersama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Gambar berkenaan terpapar di laman Instagramnya. Viviana menerusi akaun Vivi Macho menulis beliau amat teruja diundang menghadiri jamuan makan malam bersama Perdana Menteri. Beliau turut menyifatkan Perdana Menteri sebagai seorang yang sentiasa merendah diri dan hebat. Semalam, pelajar Universiti Malaysia Sabah itu juga memuat naik gambarnya bersama Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Khairi Jamaluddin Abu Bakar juga di laman Instagram. Gambar berkenaan memperoleh lebih 6,000 like setakat jam 6 petang tadi. Viviana menjadi semakin dikenali selepas klip video menduduki peperiksaannya tular. Meskipun didakwa sengaja mencari publicity, namun ia membuka mata kerajaan berhubung kepentingan capaian internet yang baik di kawasan pedalaman Sabah. Kaedah hafazan Al-Quran secara harian perlu diperluaskan dan tidak tertumpu kepada pelajar tahfiz sahaja. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, kaedah berkenaan membolehkan lebih ramai masyarakat dapat menghafaz dan menghayati kitab suci itu. Saya kisahkan bagaimana mungkin hafazan juga boleh buat berbentuk harian, yang duduk di rumah pelajar-pelajar mengambil sejuzuk masa pada waktu petang sebagai contoh untuk menghafaz Quran, diberi ruang dan insya-Allah mungkin dalam masa yang tertentu 2-3 tahun atau lebih atau kurang mereka juga boleh bersama-sama menghafaz Quran sebagaimana pelajar-pelajar tahfiz secara khusus. Beliau ditemui media selepas menyampaikan kuliah duha dan serahan sumbangan musaadah di Masjid Al-Badra di Pulau Pangkur siang tadi. Tambahnya, selain mak tahfiz, kaedah pembelajaran hafazan harian boleh dilakukan seperti di masjid untuk individu yang mahu mempelajari Al-Quran.
Ia bagi memberi peluang kepada mereka yang tidak berkesempatan untuk memasuki sistem hafazan secara khusus atau sepenuh masa. Datuk Dr. Zulkifli berkata tahfiz harian banyak dilaksanakan di negara Arab, namun hanya beberapa institusi di negara ini menggunakan kaedah itu dan berharap ia dapat diperluaskan seperti program mengaji Al-Quran dan rumah ngaji. Selepas ini, rakyat Bahrain bantah hubungan dengan negara haram. Bertemu kembali. Lebih 41 pertubuhan bukan kerajaan NGO bersepakat melaksanakan misi bantuan membantu rakyat Lubnan yang terjejas ekoran letupan amonia nitrat di Beirut 4 Ogos lalu. Menurut pengarah Secretariat Aid for Lebanon, Muhammad Yusno Matpiah, kempen yang bermula 7 Ogos lalu berjaya mengumpul lebih RM838,000. Bantuan itu merupakan tanda sokongan terhadap mangsa di Beirut yang bukan sahaja menderita akibat insiden berkenaan, malah turut bergelut dengan COVID-19. Muhammad Yusni yang juga ahli Dewan Undangan Negeri Adun Penaga berkata, dana tersebut akan diserahkan kepada Duta Khas Perdana Menteri ke Timur Tengah, Datuk Seri Abdul Hadi Awang. Sumbangan yang kita terima dengan nilai RM800,000 ni kita akan bincang. Sebab baru ni fasa yang pertama RM200,000 kita fokus untuk bantuan makanan dan juga ubat-ubatan kepada mangsa letupan di Lebanon. Jadi untuk fasa yang kedua ni mungkin lebih kepada itulah, sama ada khemah ataupun memperbaiki masjid-masjid yang rosak ketika letupan tu. Jadi kita akan bincanglah. Tambah Yusni lagi, Sekretariat Aid for Lebanon terdiri daripada gabungan NGO yang berpengalaman mengendalikan misi kemanusiaan di dalam dan luar negara. Antara yang terlibat ialah Yayasan Amal Malaysia, Past Relief, Yayasan Isra' Malaysia, Geng Ustaz, Muslim Care Malaysia dan Muslim Care Global MCG. Letupan di Beirut bulan lalu telah mengorbankan lebih 170 nyawa, lebih 5,000 mangsa cedera, manakala ratusan ribu lagi hilang tempat tinggal. Dan semalam selepas sebulan letupan, satu kebakaran besar berlaku di Pelabuhan Beirut. Lokasi yang terbakar itu dipercayai kawasan bebas cukai. Gambar 3 pemimpin dunia, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump, Perdana Menteri Negara Haram Israel Benjamin Netanyahu dan Raja Bahrain Hamad Isa Al Khalifa dibakar susulan pengukuhan semula hubungan Manama Tel Aviv. Di Gaza, penduduk Palestin berang dengan tindakan normalisasi hubungan berkenaan. Mereka menganggap Bahrain sebagai pengkhianat kerana bersekongkol dengan musuh yang sekaligus mengaburkan lagi proses damai Palestin-Israel. Protes turut berlaku di Bahrain sendiri. Rakyat tidak bersetuju dengan hubungan dengan Zionis yang dilihat berisiko mengundang padah lebih besar. Mereka bukan sahaja berhimpun, malah memijak poster-poster yang memaparkan bendera Amerika Syarikat dan Israel. Bahrain, negara kedua yang kembali menjalinkan hubungan diplomatik dengan negara Yahudi itu selepas Emirat Arab Bersatu UAE bulan lalu yang turut dikecam dunia Islam. Sementara itu, di sebalik keangkuhan kerana berjaya menerima sokongan Bahrain, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berdepan rakyat yang menentangnya ekoran pertuduhan rasuah selain mempersoal cara kerajaannya mendepani pandemik COVID-19. Ribuan penentang Perdana Menteri itu berhimpun di luar kediamannya di Baitul Maqdis. Mereka menuntut Netanyahu supaya meletak jawatan. Tolak-menolak turut berlaku antara pemprotes dengan pasukan keselamatan. Media tempatan melaporkan kira-kira 10,000 orang turun berdemonstrasi dalam perhimpunan yang dilapor berlangsung hampir setiap minggu. Penunjuk perasaan juga kecewa kerana kes positif COVID-19 di Israel meningkat. 150,000 kes dilaporkan dengan lebih 1,000 telah terkorban. Dan berikut rangkuman berita antarabangsa pilihan.
Sekurang-kurangnya 10 orang cedera berikutan ribut pasir luar biasa yang melanda pinggir Ankara, Turki. Mangsa yang terkesan adalah akibat terkena objek-objek yang terbang dan sukar dilihat akibat jarak penglihatan yang terhad. Bandar Ankara turut diselubungi debu tebal dan siri kebakaran kecil turut dilapor. Sukar untuk patuh perintah berkurung di Melbourne, 74 orang ditahan manakala lebih 150 diberi notis kerana melanggar arahan kesihatan awam. Golongan anti-lockdown ini berhimpun membantah perintah kerajaan yang dikeluarkan sebagai langkah mencegah penularan virus COVID-19. Sementara itu, Colombia merekodkan lebih 700,000 kes COVID-19 setakat Jumaat lepas. 23,000 nyawa terkorban akibat virus berkenaan. Negara ini baru saja melonggarkan semula perintah berkurung yang dikenakan kepada rakyatnya sejak ia berkuat kuasa pada Mac lalu. Lagi laporan luar negara akan kami perincikan dalam Globe Al-Hijrah jam 8.45 malam ini bersama Zaim Zamani. Berita Al-Hijrah berehat seketika, kembali sekembali nanti. Kemudahan pinggir kota Kinabalu masih daif. Bertemu kembali. Keperluan infrastruktur daif. Walaupun hanya sekitar setengah jam dari bandaraya Kota Kinabalu, namun penduduk kampung Boronwon Telipok masih tidak dapat menikmati pelbagai kemudahan meskipun pernah dijanjikan perubahan sebelum ini. Bagi mendapatkan gambaran di kampung berkenaan, wartawan Lutfi Hafifi Japili yang meninjau kawasan itu siang tadi ada perinciannya. Saya melihat sendiri bagaimana kawasan kampung ini yang masih belum dimajukan dengan baik. Malah, masalah jalan yang belum berturap dan keperluan asas lain masih belum diatasi. Bagi kira-kira 500 penduduk kampung, mereka mahu perubahan segera selepas sekian lama berada dalam keadaan serba kekurangan dan mahu pemimpin yang sentiasa turun padang dan mendengar keluh kesah mereka. Kalau boleh-boleh kami minta kerajaan akan memberi ruang untuk kami mendapatkan sesuatu macam contohnya macam perumahan, macam air, macam pembentukan macam kalau boleh di tempat ini kan macam ada dewan. Kampung Boronwon Telipok terletak di bawah Dun Karampunai yang menyaksikan saingan 6 penjuru antara Parti Gagasan Rakyat Sabah, Parti Cinta Sabah, Parti Liberal Demokratik, Warisan, Parti Pertubuhan Kebangsaan Sabah Bersatu USNO dan Barisan Nasional. Sementara itu, Datuk Yaakob Khan, calon BN ketika ditemui kru Berita Al-Hijrah dalam program Walkabout dan Ramah Mesra bersama rakyat di kampung ini, menyatakan hasrat untuk melakukan perubahan drastik jika beliau dipilih di kawasan ini. Saya akan mengambil tindakan untuk memperbetulkan infra di kawasan ini. Kawasan infra kita lihat jalan yang berkeadaan tidak elok, kemudiannya kebajikan warga-warga yang berusia yang memerlukan bantuan khusus sama ada dari segi kesehatan maupun kebajikan untuk hidup mereka. Itu akan saya berikan perhatian utama. Pada PRU 14, kerusi Dun Karambunai disandang Azhar Matusin dari Parti Warisan dengan majoriti 5,366 menewaskan BN dan PAS. Bagi pilihan raya negeri Sabah ke-16, Dun ini mempunyai 19,560 pengundi yang berdaftar. Dari Sabah, laporan Lutfi Hafifi Japili untuk Berita Al-Hijrah. Itu di Sabah. Di Kelantan hari ini berlangsungnya muktamar tahunan PAS kali ke-66. Dalam amanatnya, Presiden Parti Datuk Seri Abdul Hadi Awang menuntut para ahli untuk menyemai perpaduan yang lebih kukuh dan bukan memperbanyakkan musuh. Jangan hanya sekadar menjadi ahli tanpa melakukan kerja atau menubuhkan cawangan tanpa bergerak. Jangan sekadar meletakkan calon tanpa mempersiapkan cawangan. Jentera dan petugas yang berkemampuan untuk melakukan kerja pilihan raya bagi mencari dan mendapat undi seramai mungkin, bukannya meramaikan musuh.
Beliau turut menyeru ahli parti agar bersatu padu dalam gabungan parti politik yang dibentuk ketika ini bagi menghadapi PRU ke-15, malah bersedia untuk menang dan membentuk kerajaan yang lebih kukuh. Tambahnya, parti perlu menyediakan calon yang memiliki kepakaran dan latar belakang seimbang dan saksama. Muktamar tahunan PAS kali ke-66 berlangsung di Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan, Putik di Pangkalan Cepa. Lebih 120 koleksi artifak termasuk milik peribadi Nabi Muhammad SAW menjadi tarikan di Galeri Anjung Warisan dan Kesenian Islam Aura Islam di Anjung Neighbourhood Centre Nusa Jaya Johor. Antara dipamerkan adalah capal, celak, rambut, janggut, darah bekam, serban, tongkat, bekas air zam-zam, bekas tapak kaki, pasir makam serta kunci makam Rasulullah. Turut dipamerkan beberapa kiswah Kaabah, tandu, Al-Quran emas, senjata serta kelengkapan perang peninggalan Kerajaan Uthmaniyah. Pengarah urusan Manhaj Brothers Sendiran Berhad, Manhaj Brothers, Datuk Anwar Hassan berkata, sewaktu menunaikan umrah buat kali pertama pada tahun 2006, hatinya sudah terdetik untuk memiliki sebidang kiswah untuk dijadikan koleksi. Yang pertama sekali merupakan sebagai satu produk dakwah yang mana bermaksud kita nak mengajak orang-orang Islam dan juga bukan Islam mengenali Rasulullah secara lebih dekat, dan yang penting bukan sahaja kita mengenali Rasulullah, bahkan kita mencintai Rasulullah. Jadi dengan hadir ke Galeri Aura Islam ini, kita dapat menghayati artifak-artifak peninggalan Rasulullah. InsyaAllah di sana dapat menyentuh hati kita dan menjadikan kita sangat mencintai Rasulullah SAW. Galeri itu dibuka setiap hari kecuali Isnin mulai jam 10 pagi hingga 10 malam. Sudah 63 tahun negara mengecap kemerdekaan. Hargailah pengorbanan yang telah dilakukan oleh perwira negara. Menyumbanglah ke tabung pahlawan Angkatan Tentera Malaysia sekarang. Haziq, jumpa kau kat sekolah ya. Bye. Bila ya nak balik? Halo, jaga ibu, jaga adik ya. Kerinduan itu kian dirasai bersama penantian yang meniti hari. Ayah, jangan risau. Alun jaga ibu. Alun jaga adik. Mereka adalah anak-anak perwira. Walau celik matanya tanah air sudah merdeka, namun mereka pasti mengerti dan menghargai sebuah pengorbanan yang suci dan murni. Mereka layak diberi penghormatan atas segala pengorbanan yang telah dilakukan. Bantulah mereka dengan menyumbang ke tabung pahlawan. Sumbangan boleh disalurkan ke akaun Maybank yang tertera di bawah. Sebelum berpisah, jangan lupa menyaksikan secara langsung Globe Al-Hijrah. Pelbagai isu antarabangsa akan dikupas jam 8.45 malam ini bersama penyampai Zaim Zamani. Hingga itu sekian untuk malam ini. Saya Rekam Syahrum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.